Aku, ayah dan ibu pulang dari majlis perkahwinan Farah dalam jam 4 petang yang lebih. Di dalam kereta tadi, ayah berbual-bual banyak tentang keluarga Farah. Keluarganya sangat baik hati. Kalau difikirkan, memang betul lah tindakan mereka. Mereka memutuskan tali pertunangan aku kerana mereka tak nak melihat Farah hidup susah bersuamikan aku. Aku manusia yang tidak sempurna. Tidak sempurna aku itu bukan dipinta atau disengajakan. Tetapi kemalangan yang berlaku itu menyebabkan kaki aku ini menjadi cacat. Biarlah semua itu. Usahlah dikenangkan lagi. Dah lama dah peristiwa itu berlalu. Farah pun dah tentu bahagia dengan pasangan dia. Entah sekarang ni dah memiliki beberapa orang cahaya mata. Aku pun dah tak nak ambil tahu dah soal tu. Apatah lagi kami sudah lama terpisah. Buat apa aku nak ingatkan dia lagi? Aku terus menjalani kehidupan ni seperti biasa. Dulu di kilang tu aku bekerja sebagai operator pengeluaran. Tetapi sekarang aku bekerja di bahagian pejabat. Aku ditukarkan ke seksyen itu kerana kecacatan yang aku alami. Aku tak boleh bergerak pantas seperti pekerja-pekerja yang lain. Jadi majikanku terfikir, di situlah tempat yang paling sesuai untuk aku. Aku pun seronok juga bekerja di bahagian tu kerana kerjanya lebih ringan. Tetapi memeningkan kepala juga. Kerana setiap saat menghadap komputer. Kadang-kadang naik kabur juga pandangan mata aku ni. Sebenarnya, kerja aku hanya sebagai seorang pembantu di dalam pejabat tu. Aku ada seorang ketua. Dia merupakan seorang gadis yang berusia 25 tahun. Akulah yang selalu membantunya ketika dia sibuk atau ketika dia menghadiri mesyuarat bersama-sama majikanku. Dia sangat seronok bekerja dengan aku dengan katanya, aku ni sangat rajin. Bekerja tak pernah ponteng. Kadang-kadang kerja yang aku lakukan tak pernah disuruh, tiba-tiba saja dah siap. Jadi, ringanlah sedikit kerja-kerjanya itu dengan bantuan yang aku berikan kepada dia. Bagi pihak aku pula, aku tak pernah berkira bekerja dengan dia. Dia banyak menolong aku. Sekiranya ada perkara-perkara yang aku tak tahu. Maklumlah, aku ni masih baru lagi belajar di seksyen tu. Banyak perkara yang perlu aku belajar dan aku sangat mengharapkan bantuan daripada dia. Jadi sejak itu, hubungan aku dengan dia sudah mula rapat. Kadang-kadang ke kantin pun kami berdua. Datang kerja pun sekali. Seolah-olah dijanjikan dan pernah juga aku berjanji dengan dia untuk kami keluar pada hujung minggu. Mulanya, aku tidak mempunyai apa-apa perasaan pun terhadap dia dan hanya memandang dia sebagai rakan sekerja. Tetapi, lama-kelamaan, tanpa aku sedar, ada sesuatu perasaan terhadap dia yang aku cuba sembunyikan. Perasaan itu adalah perasaan cinta. Perasaan cinta yang tak berani untuk aku lafazkan. Ini membuatkan begitu lama aku pendamkan perasaan tu. Rupa-rupanya dia mula terasa. Dia mula terasa dirinya dicintai oleh aku kerana hari-hari aku akan bertanyakan kabarnya. Tak kiralah malam ataupun pada hari cuti, dan dia pula dengan mudah dan terasa senang untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan aku tu. Akhirnya, cinta aku dan dirinya sudah mula bertahun. Ya, cinta aku dan cinta diri dia sudah mula bertaut dan aku rasakan dialah pengganti Farah yang telah meninggalkan aku dahulu. Dia pun tak kurang cantiknya jika dibandingkan dengan Farah. Jika Farah kelihatan manis ketika dia tersenyum, dia pun tak kurang hebatnya. Bicaranya sangat lembut, berbudi bahasa dan bersopan santun. Aku rasa ini sudah cukup untuk aku buatkan dia sebagai isteriku. Mak dan ayah aku tentu suka kerana sudah lama aku mencari, kini baru saja aku temui.
salah rasanya. Andai ku memuja ampun di wajahmu, karena hati ini dah tertawan. Cinta tak kenal siapa, hadir tanpa dipaksa. Walau berkecai badan melepaskanmu, aku rela berputih pilihan. Dan tak sanggup aku lihat engkau dipimpin oleh insan lain. Dan tak sanggup aku dengar tentang keburukanmu. Hendak ku hampirimu untuk luahkan semuanya, sayangnya lidahku kering. Apalagi yang harus ku perbuat agar kau mengerti maksud tersirat. Maka terpaksalah aku melepaskan apa yang telah tersimpan sekian lama. Aku cintakanmu, aku perlukanmu untuk mengisi ruang kekosongan. Kau merenung bersahaja, lalu tersenyum tanda rela. Dan tak sanggup aku lihat engkau dipimpin oleh insan lain. Dan tak sanggup aku dengar tentang keburukanmu. Kemarilah kekasih, tak perlu kau menoleh di depanmu, bukanlah maya. Ku ingin ciptaan sejarah, sejarah indah denganmu. Maka terpaksalah aku melepaskan apa yang telah tersimpan sekian lama. Aku cintakanmu, aku perlukanmu untuk mengisi ruang kekosongan. Kau merenung bersahaja, lalu kau tersenyum tanda rela.
Lalu, aku perkenalkan dia dengan ayah dan ibuku. Mereka sangat suka dengan dia untuk dijadikan menantu. Apatah lagi kami bekerja di tempat yang sama, jadi mudahlah bagi kami untuk ke tempat kerja. Manakala, dia juga senang dengan keluargaku. Baru berjumpa dah mesra dan bergurau senda. Lebih-lebih lagi, ibu aku. Aku lihat dia melayan gadis itu dah seperti menantunya sendiri. Aku bersyukur sangat kerana untuk mendapat restu daripada ibu dan ayah kadang-kadang sangat susah. Puncanya begitulah. Ibu mertua tak serasi dengan menantu ataupun menantu tak serasi dengan si ibu mertua. Akhirnya segala perpecahan di dalam rumah tangga bercerai-berai pun terjadi. Jadi oleh kerana ibu dan ayahku dah suka, aku sudah mula menyusun strategi. Wang yang aku kumpul untuk majlis kenduri aku yang sepatutnya dengan Farah masih tak terusi. Banyak juga bilangan dia. Harap-harap majlis perkahwinan aku dengan gadis itu akan terjadi pada kali ini. Aku yakin ia akan berlaku sekiranya tiada aral yang melintang. Akhirnya, aku bertunang dengan gadis itu dan sedang merancang tentang tarikh perkahwinan kami. Masa terus berlalu. Ingatan aku terhadap Farah dah tiada dah. Fokus aku sekarang ni adalah majlis perkahwinan kami nanti. Jumlah tetamu yang perlu dijemput, sewa pelamin, bayaran makanan dan lain-lain lagi yang perlu diutamakan supaya majlis kenduriku nanti tu akan berjalan dengan lancar. InsyaAllah, aku sentiasa berdoa supaya majlis aku tu nanti akan berjalan lancar seperti yang dirancangkan. Ya, itulah harapan aku dan tunang aku termasuk keluarga kami. Dalam aku impikan yang indah-indah untuk aku kecapi, rupa-rupanya ia tak seindah yang aku impikan. Ada sahaja peristiwa yang berlaku yang boleh menggugat harapan aku tu. Selembut angin pagi, hilang bersama kisah manis yang sangat indah. Tak siapa yang menduga, tak siapa yang meminta. Saat-saat paling indah hanya untuk sekejap. Jika semalam engkau mesra bersamaku, tapi kini dirimu jauh sudah. Alangkah merdunya ucapan cinta darimu. Aku rasa ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi sayangnya kau mungkin janji setia kau noda. Sesal tidak terkata, luka lamaku kini berdarah kembali.
Hari ini, dah hampir seminggu tunangku bersikap dingin dengan aku. Aku tegur dia sepatah, dijawabnya sepatah. Aku mengajak dia makan di kantin pada waktu rehat, ditolaknya mentah-mentah. Dulu senang je. Senang saja dia ikut permintaan aku. Tapi sekarang ni, entahlah. Kenapa dengan dia ni? Seolah-olah ada saja yang tak kena sehingga dia menyatakan hasrat dia untuk memutuskan tali pertunangan kami. Memutuskan tali pertunangan? Aku tersentak dengan kata-kata dia. Di manakah silap aku sehingga dia sanggup mengambil tindakan sedemikian rupa? Aku telah bertanya beberapa kali tetapi dia lebih suka untuk diam membisu. Selepas itu, air mata dia akan mengalir dan ini membuatkan aku jadi keliru dan tak faham. Aku tak faham, adakah disebabkan permintaan keluarga? Atau atas permintaan dia sendiri? Atau ada orang lain ke yang cuba nak merampas dia daripada tangan aku ni? Aduh, tak termampu untuk aku mencari jawapan dia. Malam itu aku terfikir-fikir, apalah malangnya diri aku ni sekiranya dia mahu memutuskan tali pertunangan kami tu. Cukuplah yang aku rasai sekali dulu. Pedih tau. Dia pedih dan amat memilukan. Kalaulah perkara ini berlaku lagi, rasanya aku dah tak sanggup nak hadap lagi dah. Harap-harap janganlah sampai ke situ. Sebab cinta yang kami bina tu dah lama dah terlalu banyak rintangannya. Lagipun hari perkahwinan kami pun dah tak lama lagi dah. Hari berikutnya, aku terfikir-fikir bagaimana untuk aku dapatkan jawapan daripada tunang aku tu. Aku perlu pujuk dia supaya dapat bercerita tentang apa yang sedang berlaku. Biarlah dia mengambil sedikit masa, tak apa. Asalkan dia jangan sembunyikan sesuatu daripada aku. Kalau itu yang terus terjadi, maka cerita kami ini takkan ada kesudahan dia. Jadi, setelah aku pujuk dia untuk bercerita tentang apa yang berlaku tu, barulah aku dapat tahu kemurungan tunangku itu berpunca daripada Farah. Farah datang dan bertemu dengan tunang aku beberapa minggu yang lalu. Dia telah mengugut tunang aku itu untuk memutuskan pertunangan kami. Dia ingin kembali kepada aku setelah dia tak bahagia bersama-sama suaminya. Kenapa ni harus terjadi? Kenapa dia ingin kembali kepada aku semula setelah keluarga dia memandang aku ni seorang insan yang tak sempurna? Dia sedar ke tak yang aku ni dah ada yang punya? Dah ada pengganti yang lebih mengerti tentang kecacatan aku ni. Farah, sudahlah Farah, sudahlah. Janganlah kau ganggu aku dan tunang aku lagi. Sekiranya kau dan suami kau gagal membina bahagia, jangan kau heret aku ni. Jangan kau heret aku dengan tunang aku ke arah yang sama. Farah, bagilah peluang pada aku dan tunang aku untuk ke jenjang pelamin setelah kau gagal bersama-sama aku kerana kasih sayang yang terputus di tengah jalan. Tolonglah Farah. Apa lagi yang kau nak daripada aku? Akhirnya aku nekat. Aku nekat untuk jumpa dengan Farah. Biarlah apa pun nak jadi, jadilah. Pertunangan aku dengan gadis itu perlu dipertahankan dan dikekalkan. Aku tak nak pisang berbuah dua kali jadinya. Dalam pertemuan tu, yang dihadiri oleh tunang aku bercakap sangat baik dengan Farah. Pilu juga di dalam hati. Sudahlah Farah, sudahlah. Hari itu, masa perpisahan kita, kau minta aku untuk lupakan diri kau. Tapi apa yang berlaku? Aku dah berjaya lupakan kau Farah. Dan aku tak akan kembali pada diri kau kerana aku dah berpunya dan kau juga dah berpunya. Farah, dengar cakap aku ni. Pergilah kau kepada dirinya dan berilah peluang kepada aku untuk membina kehidupan yang baru, Farah. Tolong aku, Farah. Kata-kata aku kepada Farah dengan nada yang memujuk penuh kepiluan. Mau terburai juga air mata aku sebaik saja kata-kata itu aku lafazkan.
Dan Farah terdiam. Hanya air mata yang mengalir pada kedua-dua pipinya. Lama juga dia berkeadaan begitu sambil menahan sendu. Selepas itu, dia beralih memandang aku dan merenung wajah tunang aku. Betul kau dapat dia. Cantik. Maafkan aku. Aku terlalu ikut perasaan. Semoga kamu berdua bahagia. Aku berjanji takkan mengganggu kamu lagi. Maafkan aku. Ya. Berjurai-jurai lagi air matanya sambil bersalaman dengan tunangku itu. Farah beranggapan aku masih ada hati pada dia. Farah, kau tersilap, Farah. Kau tersilap membuat tekaan kerana dah lama aku melepaskan kau pergi. Dan dah tersisih nama kau daripada dalam hati aku ni, Farah. Dan sejak pada itu, alhamdulillah, aku berasa lega. Perhubungan aku dengan tunangku kembali pulih seperti sedia kala. Dan tarikh pernikahan kami itu semakin hampir. Harap-harap kami akan terus bahagia hingga ke akhirnya. Di dalam sendu yang